السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan taufik, hidayah, izin dari Allah Azza wa Jal menjadi asbab utama untuk kita berjaya, Alhamdulillah, untuk menganjurkan sesi diskusi atau forum pada malam ini yang insya-Allah akan merungkai, menjernihkan suasana dalam konteks masyarakat Malaysia kita ini tentang isu yang sedang hangat diperdebatkan, diperbincangkan di dada-dada akhbar, media sosial dan media-media lain, iaitu isu tentang program yang baru-baru ini dianjurkan, program I Want to Touch a Dog. Dalam bahasa Melayunya, saya ingin menyentuh anjing. Jadi pada malam ini kita tampil untuk memberi perspektif yang bertepatan insyaAllah dengan Al-Quran dan Sunnah tentang penganjuran program itu sendiri. Sebab itulah kita datang dengan tajuk Why Should We Touch a Dog? Understanding from perspective of a Muslim. Kita memahami isu ini dari sudut pandang seorang Muslim. Maka kita bersama dua ahli panel. Ujung sana Fadilatul Doktor Fathul Bari Mak Cahaya, itu juga sebelah saya Fadilatul Ustaz Sulaiman Idris Sulaiman Hafizahumullah. InsyaAllah akan membantu kita dalam siri malam ini berbicara tentang topik yang insyaAllah akan mengubah keseluruhan minda, kesamaran fakta berkaitan dengan program yang baru-baru ini dianjurkan. Baik, Ustaz Dr. Fathul Bari, kita melihat, saya dan juga sahabat-sahabat kita semua dapat melihat komen Ustaz berkaitan dengan program I Want to Touch a Dog baru-baru ini. Sudah Ustaz berbalas-balas tweet dengan YB Nur Izzah dan ia mendapat kongsian yang agak banyak. Maka secara langsung di TV Ilmu Salaf ini, mungkin Ustaz boleh beri sekali lagi pendapat Ustaz tentang program tersebut dari sudut kacamata Al-Quran dan Sunnah. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadil, sahabat saya, saudara Ustaz Fazrin, selaku moderator program ataupun forum pada malam ini. Al-Fadil Ustaz Idris Sulaiman, seterusnya sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya ada beberapa SMS, tweet dan juga pandangan-pandangan dalam media sosial yang lain menyatakan apa perlu penganjuran forum pada malam ini, dan isu tentang program I Want to Touch a Dog ini merupakan satu isu yang kecil, tak perlu diperbesarkan dan tak perlu diforumkan. Saya nak berkongsi dengan penonton sekalian, kalau kita lihat dalam ilmu tafsir, kita ada ilmu sababun nuzul berkenaan dengan sebab-sebab turunnya sesuatu ayat itu. Sebab dalam Al-Quranul Karim, ketika mana wahyu diturunkan kepada Nabi SAW, ada wahyu yang diturunkan kerana sebab-sebab tertentu dan ada wahyu yang diturunkan tanpa sebab.
Sebagai contohnya yang kita boleh ambil dan kongsikan, peristiwa tentang fitnah ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah difitnah oleh golongan-golongan munafiqun, penzina dan sebagainya. Kemudian turun ayat mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya bila berlaku sesuatu permasalahan, isu, tuduhan, fitnah, contoh dalam kasus ataupun kes tersebut, turun wahyu untuk memberikan penjelasan. Maka demikian juga dengan program seperti ini. Bukan kita tak tahu tentang hukum anjing, bagaimana cara menyamak jilatan anjing dan sebagainya. Namun forum yang seperti ini sangat penting bagi memberikan penjelasan atas isu yang berlaku. Jadi saya tekankan di sini sekali lagi pentingnya forum perbahasan secara ilmiah di saat berlaku sesuatu permasalahan dan isu. Dan perkara yang kedua yang saya nak sebut, demikian juga prinsip Islam, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak harus kita melewatkan penjelasan di saat masyarakat memerlukan. Mengapa saya katakan masyarakat memerlukan? Sebab saya melihat setelah saya memberikan jawapan balas kepada respon secara langsung kepada YB Nurul Izzah apabila beliau mengucapkan ucapan tahniah kepada penganjuran program itu, saya memberikan respon. Saya berkata dalam laman Twitter saya, Islam mempromosikan sikap ihsan kepada semua haiwan termasuk anjing. Namun kempen Touch a Dog ini merupakan satu perkara yang sangat janggal. Itu komentar saya secara langsung dan respon saya kepada Wabi Nurul Izzah. Maka saya lihat daripada situ tercetus perbincangan yang begitu hangat tentang hukum anjing, hukum sentuh anjing, hukum air liur anjing, hukum samak dan sebagainya. Jadi bila berlaku kekeliruan yang seperti ini, alhamdulillah saya mengucapkan tahniah syabas kepada pihak JAKIM atas statement yang rasmi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah JAKIM. Kemudian demikian juga daripada beberapa orang ilmuwan, beberapa orang ustaz, tak kiralah berlatar belakangkan parti politik yang mana pun, PAS dan sebagainya, juga mengeluarkan pengurus MAIS pun. Ya, termasuk pengurusi MAIS memberikan penjelasan saya kira jelas. Dan sebab itu saya katakan poin yang kedua, kita tak harus melewatkan penjelasan di saat orang memerlukan. Sebab dalam keadaan pandangan yang pelbagai ni masyarakat keliru. Sebab itu sehingga kan ada yang berkata, apa masalahnya? Kita nak sentuh anjing, apa masalahnya? Haram ke? Bahkan ada yang berkata bahawasanya selepas ini kita tak boleh sentuh lagi orang-orang yang beragama selain Islam. Orang Cina contohnya, orang India contohnya, yang mana mereka memakan khinzir. Jadi haram sentuh mereka sebab mereka makan khinzir. Jadi satu permainan pula. Jadi sebab itu forum ini tampil memberikan satu penjelasan kepada umum tentang program seperti itu. Yang saya concern sebenarnya, poin yang ketiga saya, bukan isu kita nak bincangkan hukum menyentuh anjing secara sengaja ataupun tak sengaja, okey? Tapi apa yang saya sentuh dan apa yang saya fokuskan dalam ucapan ataupun dalam kenyataan statement saya di Twitter sebenarnya lebih menjurus kepada apa perlu penganjuran program seperti itu. Maksudnya kempen ajak orang sentuh anjing. Soal di dalamnya terkandung program-program seperti cara menyamak ataupun sertu, kemudian tazkirah, kemudian nak ajar orang supaya tak takut dengan anjing dan sebagainya. Persoalan isu ni di sini yang ni tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Isunya adalah mengapa perlu dipeluk anjing, mengapa perlu dikempen supaya sentuh anjing, supaya dibelai anjing dan sebagainya. Islam agama rahmah. Kata Nabi di dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ihsan pada semua perkara. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya, wa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha. Bila nak bunuh dengan cara yang baik, bila nak sembelih dengan cara yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menceritakan bagaimana seorang pelacur tua daripada keturunan Bani Israel diampuni segala dosanya hanya kerana dia memberi minum seekor anjing. Dan dalam satu hadis sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, tentang adakah kami
dalam hal-hal yang berkaitan dengan haiwan-haiwan ini, sekiranya kami menjaga memeliharanya, la ajrun, maknanya kami akan dapat ganjaran pahala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dhati kabidin ratabatin ajrun, maknanya pada setiap jiwa-jiwa yang ada padanya kelembutan, basah jiwanya, maknanya dia ada sikap ihsan untuk tolong bantu, maka dia akan dapat pahala, termasuk tolong dan bantu anjing sekiranya dalam keadaan yang memerlukan. Adapun perkara ni saya rasa tak perlu, bukan saya rasa, memang tak perlu pun kita nak pergi belai, kita nak pergi peluk, kita nak pergi kucup dan sebagainya. Sebab itu kita tampil memberikan penjelasan. Bukan soal kita nak katakan haram sentuh anjing, haram ini, haram itu. Bahkan ada beberapa agamawan yang menemplak pandangan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dalam mazhab Syafi'i. Kita tak nafikan ada pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i yang menetapkan haram menyentuh anjing tanpa keperluan. Itu salah satu kecenderungan mazhab ahli ilmu. Mengapa kita nak tempelak, kita nak kata agamawan yang seperti ini kata pemikiran cetek? Ini masalah. Kita mula labelkan orang, kita mula rendahkan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Kerajaan berkaitan, Ustaz. Saya tak faham kaitan apa pengampu kerajaan. Saya pun tak faham. Jadi saya tengok mungkin beliau sedikit tak tahu siapa pun beliau, saya pun tak tahu siapa dia, keliru dengan keadaan dan situasi yang berlaku. Mungkin dia tak faham. Sebab tu saya tweet seterusnya. Semalam saya tweet luar negara, dia tak tahu konteks. Siapa dia saya pun tak tahu. Saya rasa lah. Okey, saya tweet semalam, saya kata harapan saya kepada mana-mana agamawan, apabila nak ulas sesuatu isu, bagi faham dulu isu. Kita bercakap bukan soal isu sentuh anjing itu sentuh. Kita bercakap soal mengapa perlu dianjurkan kempen untuk sentuh anjing. Lepas tu nak sama. Soal hukum sama, soal tazkirah, itu semua tak ada masalah. Penganjuran kita bimbang dalam situasi sekarang, liberalism dan sebagainya meracuni pemikiran masyarakat kita. Wallahu alam, itu sekadar muqaddimah bagi program kita. Pada betul atas rangkaian mukaddimah beliau, kita pergi kepada Ustaz Idris Sulaiman. Sebelum lebih kurang seminggu ataupun 2 minggu sebelum program, saya sendiri sebenarnya dihubungi oleh pihak penganjur untuk kira menjadi panel kepada program ini. Sebenarnya dalam waktu tak cedok, alhamdulillah qadarallah masya manfaat, insyaallah tak bagilah. Saya tidak memberi persetujuan dalam berbincang. Namun saya katakan mungkin saya boleh memberi sedikit penjelasan background, latar belakang program itu. Saya bersangka baik dengan penganjur program tersebut dan saya pun tidaklah mengenali beliau secara tepat, secara dekat. Begitu juga sahabat kita Dr. Fadlan Uthman pun berkenalan dengan penganjur-penganjur, dan pihak penganjur menetapkan beberapa objektif, dan antara objektifnya menghilangkan fobia masyarakat Islam terhadap anjing, isu sentuhan, isu berdepan dengan anjing. Kerana penganjur difahamkan antara kerja beliau adalah seorang aktivis yang suka menolong haiwan-haiwan dan menolong masyarakat, antaranya menolong haiwan, dan juga merapatkan hubungan antara sama kaum, dan beberapa objektif lagi. Saya rasa Ustaz Idris pun maklum tentang objektif tersebut. Namun bagaimana Ustaz? Adakah dengan objektif itu di sisi Islam membenarkan matlamat yang kita uraikan sebenarnya tadi daripada pihak penganjur? Adakah ia membolehkan dan mengharuskan pihak penganjur meneruskan program-program sedemikian? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur program kita pada malam ini atas kesudian untuk mereka menjemput saya untuk sama-sama berkongsi pendapat tentang tajuk yang sedang dibincangkan. Apabila saya melihat program I Want to Touch a Dog itu, dan
perkara-perkara yang mereka sebut tentang objektif mengapa program itu diadakan. Di sini saya ingin tegaskan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Fathul Bari tadi. Sebenarnya isunya di sini bukan berkaitan tentang hukum hakam sentuh anjing atau hukum hakam bagaimana nak sertu, bagaimana nak atau nak samak, hukum hakam memelihara anjing. InsyaAllah saya melihat ramai komen-komen yang telah menjelaskan tentang hal ini, dan insyaAllah benda itu sudah sedia maklum. Walaupun dalam masa yang sama saya juga risau atas perkembangan yang berlaku, seakan-akan masih kejahilan tentang hukum hakam anjing ini masih ada. Cuma dalam program ini, program kita pada malam ini, saya ingin mengajak para penonton ya, terhadap objektif yang mereka sebut, yang mereka sendiri kata mengapa mereka adakan program itu, ya, program sentuh anjing itu. Yang pertama, mereka kata mereka ingin memperbetulkan persepsi masyarakat ya, terhadap anjing. Yang mana apabila saya lihat, apabila mereka memperincikan, bahkan ada seorang yang menyertai program itu, dia menyatakan bahawa kita sewajarnya tidak memandang rendah terhadap makhluk yang lain, termasuk haiwan. Ini yang saya fahamlah yang dia kata. Kalau sekiranya kita menganggap bahawa kita lebih mulia daripada haiwan, kalau kita lebih mulia daripada anjing, itu adalah satu sifat kesombongan, ya. Jadi itu objek yang pertama, nak memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap anjing. Yang kedua, mereka kata objektif program mereka adalah untuk nak menghilangkan rasa fobia, rasa takut ataupun barangkali rasa jijik terhadap anjing. Maka hasilnya itulah yang kita dapati dalam program itu. Mereka dekati anjing itu yang dengan sebegitu banyak dibawa anjing-anjing, katanya sangat banyak sekali anjing yang dibawa dalam program itu. Masing-masing pakat-pakat nak sentuh anjing itu, nak barangkali ada yang peluk, dia tak tahulah ada cium ke tidak, tak tahulah cium anjing tu, ya, kerana objektif mereka nak hilangkan rasa fobia, ya, terhadap anjing. Yang ketiga yang mereka yang mereka sendiri sebut, mereka ingin membina hubungan baik sesama kaum yang lain ataupun sesama penganut agama yang lain selain daripada orang Islam. Baik, di sini saya ingin menarik perhatian para penonton. Yang pertama, objektif yang mereka kata ingin memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap anjing. Yang mana apabila diperincikan, mereka nak mengatakan bahawa anjing ini ada kemuliaannya. Kita tak patut pandang hina terhadap anjing. Kita tak patut rasa jijik. Maka tak ada halangan untuk kita nak sentuh. Di sini saya ingin tegaskan bahawa ini adalah satu kenyataan yang batil, ya, satu kenyataan yang salah, menyalahi syarak. Kerana kita harus tegas mengatakan bahawa manusia itu lebih mulia daripada haiwan, apatah lagi anjing. Bertepatan dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Fi ahsani, sebaik-baik, ya. Dalam ayat yang lain Allah kata walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Kita lihat Allah mengkhaskan manusia. Dan di hujung ayat itu Allah kata wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memberikan mereka, yakni manusia, banyak kelebihan, ya, berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka ayat-ayat yang kita telah sebutkan tadi secara jelas menyatakan bahawa manusia lebih mulia daripada haiwan, ya, secara khasnya. Dan kita katakan di sini lebih-lebih lagi seorang muslim, ya, dia lebih mulia daripada, ya, orang yang bukan Islam. Seorang muslim yang mengesakan Allah dan menjauhi segala bentuk-bentuk syirik, ya, menyekutukan Allah, dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang sebaik-baik kamu, ya, adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu.
Bagaimana kalau nak bertakwa kalau bukan dengan tauhid, dengan Islam, dengan mengesakan, dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat dalam Al-Quran Allah kata walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan sesungguhnya kemuliaan, izzah, keagungan, ketinggian itu, ya, walillahil izzah, kemuliaan itu adalah bagi Allah, walirasulih, bagi rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat bagaimana Allah menegaskan kemuliaan itu adalah baginya, bagi Allah, bagi Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yakni orang-orang Islam. Maka orang-orang Islam adalah orang-orang yang mulia. Kita lihat hujung ayat tu yang saya kira kita patut renung sejenak. Allah kata walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Seterusnya Allah kata apa? Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi ya, orang-orang munafik tidak tahu. Apabila saya melihat ayat ini dan saya bandingkan dengan program menyentuh anjing, atas dakwaan bahawa anjing ini tak kurang mulianya, saya khawatir. Saya tak nak tuduh, saya tak nak apa, terpulang kepada yang berkenaan untuk menilai. Saya khawatir adanya sifat-sifat munafik dalam diri mereka, adanya kehitaman di dalam jiwa mereka yang perlu mereka bersihkan secepat-cepat. Kerana Allah kata apa? Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik yang tak tahu tentang hakikat kemuliaan manusia itu, hakikat kemuliaan orang Islam, orang yang beriman secara khasnya. Bahkan kita lihat apabila Allah memuliakan orang Islam, ya, bagaimana pula dengan orang-orang yang bukan Islam? Kita mendapati Allah telah menyamakan orang-orang kafir, ya, sebagai haiwan ternakan. Seperti mana dalam firman Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya mereka itu, iaitu golongan yang menyekutukan Allah, kufur, adalah seperti haiwan ternakan, bahkan mereka lebih teruk. Sebab apa? Kerana mereka Allah dah bagi otak untuk nak berfikir, panca indera semua, tetapi mereka tidak mempergunakannya, ya, dengan sebaiknya. Maka kerana itu saya ingin mengingatkan diri saya dan juga para penonton semua tentang kata-kata Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Dia mengatakan bahawa nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, kami adalah kaum yang Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Famahma ibtaghaina al-izzata bighairihi adallana Allah. Apabila sebanyak mana kita nak cuba nak mendapatkan kemuliaan dengan selain daripada Islam, Allah akan menghina kita. Apatah lagi kalau kita nak mendapat kemuliaan dengan kita mendekati anjing, subhanallah. Kita nak mendapat kemuliaan, kita nak mendapat kedudukan yang baik, kononnya orang yang bertamadun dan sebagainya, dengan bagaimana? Bukan dengan Islam, tapi ternyata dengan mendekati anjing dan mengiktiraf kedudukannya dan meletakkannya pada kedudukan tinggi. Jelas itu semua akan menyebabkan kita menjadi hina di sisi Allah. Yang kedua, objektif mereka yang kedua, iaitu mereka kata mereka ingin menghilangkan rasa fobia, ya, terhadap anjing. Saya melihat bahawa ini objektif ini juga adalah satu objektif yang batil. Kerana alhamdulillah apabila saya melihat masyarakat Islam di negara ini, ya, saya melihat bahawa pendekatan mereka terhadap anjing menepati syarak, ya, di mana mereka sedaya upaya menjauhi daripada anjing. Alhamdulillah, ini satu benda yang sepatutnya kita bersyukur, kita patut rasa bangga kerana adanya kesedaran, barakallahu fiik, di kalangan masyarakat Islam Melayu secara khasnya, di mana kita tidak mendapati adanya daripada kalangan masyarakat kita yang bela anjing. Alhamdulillah, ini adalah satu, bagi saya ini adalah satu pencapaian yang baik, ya, daripada sudut menghayati Islam, ya. Walaupun ada kekurangan, tapi dalam hal anjing ini saya melihat dia adalah satu pada tahap yang baik, ya. Kerana apabila kita lihat anjing daripada sudut syarak, anjing, kita kena akui bahawa syarak menilai anjing itu sebagai satu yang jijik, masakan tidak seperti mana dalam hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum
ya, falyaghsilhu 7 marat. Sekiranya seekor anjing itu menjilat di dalam bekas minuman bekas kamu, maka hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali. Mengapa begitu? Mengapa syarak mengkhususkan anjing? Tidak ada haiwan yang lain dikhususkan hukum seperti itu dalam hadis. Rasulullah kata, idza walaghal kalbu, sekiranya seekor anjing itu menjilat dalam bekas kamu, maka hendaklah dibasuh 7 kali. Mengapa dibasuh 7 kali? Ulahunna biturab. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, ulahunna biturab. Basuhan yang pertama itu dengan dicampur air itu dengan pasir. Mengapa syarak sehingga menyuruh begitu? Kita sepatutnya jangan menidakkan hikmah bahawa syarak ini menetapkan hukum hakam tanpa tujuan saja-saja, tidak ada sebab, tanpa objektif. Sama sekali tidak. Syarak bebas daripada kelemahan-kelemahan itu. Sebaliknya, kita secara tegas mengatakan tidaklah syarak menyuruh supaya kita membasuh bekas-bekas yang telah dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama dengan pasir. Tidaklah begitu, melainkan kerana najisnya anjing itu. Dan insyaAllah kita semua sedia maklum, satu yang najis adalah satu yang jijik, satu yang kita perlu jauhi, ya? Maka kerana itu kita lihat telah dibahaskan oleh para ulama sejak dahulu lagi. Mereka mengkategorikan anjing itu sebagai najis mughallazah, sebagai najis berat. Saya tak faham bagaimana mereka yang menyertai program itu, mereka melakukan hal yang sebaliknya sama sekali. Daripada anjing itu dihalau, anjing itu diberikan kapet merah, orang kata, dialu-alukan dengan tangan terbuka, lalu diangkat martabatnya sebegitu rupa, ya. Dan kita lihat, saya pun tengok macam diorang ni diskriminasi juga. Anjing yang dibawa semua cantik-cantik je. Mana anjing-anjing yang lain? Adakah mereka tidak perlu kepada ihsan? Kita tak ada pula nampak anjing kurap, mereka layan, mereka sepatutnya berilah rawatan kalau betul-betul nak ihsan. Tapi tidak di capture. Kita bersangka baik. Tak apa. Anjing-anjing kurap ke, anjing yang tempang ke, anjing yang tak pernah mandi, tak ada bertuan. Wallahu alam. Walau macam mana pun, anjing itu bersih ataupun anjing itu kotor, dibasuh atau tak dibasuh, di sisi syarak ia adalah najis mughallazah. Kalau dibasuh 100 kali pun dengan air zam-zam pun, dia tetap najis mughallazah. Ayat ini bacakan Quran pun. Baca 70 juzuk pun dia tidak akan membersihkan anjing itu. Itu kena faham. Daripada sudut dalil, dia ada dalil yang boleh bersihkan anjing? tidak ada sama sekali. Kalau ada pasti telah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada sama sekali. Dalam masa yang sama, saya nak tegaskan bagaimana syarak bukan sekadar menganggap anjing itu sebagai najis mughallazah, bahkan kita ditegah daripada menyerupai seperti haiwan secara amnya dan menyerupai seperti anjing secara khasnya. Kita ditegah daripada jadi seperti anjing. Seperti mana dalam hadis antara lain, ya, wala yabsut ahadukum dhira'ih, ya, inbisat al-kalb. Dan jangan seorang kamu apabila dia sujud dalam solat, jangan dia meletakkan anggota tangannya seperti mana anjing itu, ya, meletakkan anggota tangannya ketika dia duduk, ya. Hadis ini sahih daripada riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana kita ditegah daripada menyerupai anjing ketika kita sujud. Dalam hadis lain, Rasulullah mengumpamakan orang yang dah bagi hadiah, Rasul minta balik, ya. Ini satu masalah, ya. Orang yang dah bagi hadiah, kalau diminta balik, dalam hadis Rasul kata apa? Al-a'idu fi hibatihi kal ya'udu fi qai'ih. Orang yang minta semula hadiah dia adalah seumpama anjing yang makan muntahnya semula. Kita lihat hadis menjelaskan antara satu sama lain. Maksudnya banyak perumpamaan yang negatif dalam nas. Barakallahu. Banyak yang dikaitkan Betul. dengan anjing. Kerana itu dia najis mughallazah, maka tidak heran. Kerana antara sifat anjing adalah dimakan muntahnya semula. Yang mana kita, insya-Allah kita semua rasa jijik. Itu yang saya mencerahkan, saya takut saya terlupa. Namun di sebalik semua nas ini, perumpamaan dan mesej tentang kejijikan anjing,
tapi ia tidak menghalang ihsan manusia kepada anjing itu sendiri. Benar. Betul kan pendapatnya? Betul. Ini kita kena imbang, barakallahu. Kita kena bezakan antara dua permasalahan ini. Antara hukum dan syariat ihsan itu sendiri. Ya. Innallaha kataba al-ihsanu fi, Allah telah menetapkan ihsan supaya kita ihsan dalam semua makhluk, terhadap semua makhluk, tak kira manusia ataupun haiwan. Tetapi ini sama sekali tidak menafikan kenajisan sesuatu haiwan itu. Jadi jangan dicampur adukkan antara dua permasalahan itu. Apabila kita kata anjing itu adalah najis mughallazah, jangan difahami bahawa ini bererti bahawa kita perlu mendera anjing, kita perlu baling batu, kita perlu seksa dan sebagainya. Itu sama sekali ini adalah dua permasalahan yang berbeza. Mengenangkan anjing itu adalah najis mughallazah, kita mendapati bahawa syarak melarang kita daripada memelihara anjing. Satu, bahkan dalam hadis mengatakan bahawa barang siapa yang memelihara anjing akan kurang pahalanya sebanyak 2 qirat, iaitu pahala sebesar gunung yang besar. Kurang pahalanya sebanyak 2 qirat dalam riwayat Muslim setiap hari kalau sekiranya dia memelihara anjing. Itu satu, larangan daripada kita memelihara anjing tanpa sebab-sebab yang dibenarkan. Yang kedua, larangan daripada kita membawa anjing ke dalam rumah. Seperti mana dalam hadis, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa dalam satu kisah dalam perjanjian dia dengan Jibril alaihissalam, bahawa Jibril akan nak bertemu dengan Rasulullah, ternyata Jibril tak datang. Dan Rasulullah mengetahui bahawa Jibril tidak akan memungkiri janjinya. Dah janji nak temu, Jibril tidak akan memungkiri janji itu, melainkan ada sebab. Maka ternyata Jibril menjelaskan sesudah itu bahawa dia tidak datang gara-gara ada seekor anjing di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu Rasulullah menyuruh supaya dihalau dan dikeluarkan anjing itu daripada rumah baginda. Dan Jibril menjelaskan bahawa walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Sungguhnya kami, iaitu para malaikat, kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing ataupun ada gambar makhluk yang bernyawa. Hadis ini sahih dalam riwayat Muslim. Kita lihat bagaimana pendekatan syarak terhadap anjing, sebegitu rupa, menganggapnya najis mughallazah, mendegah kita daripada memeliharanya, kecuali dalam keadaan yang dibolehkan, melarang kita daripada membawa anjing itu ke dalam rumah, tak kira apa juga sebab, kerana dia akan menyebabkan para malaikat rahmat tak masuk ke dalam rumah kita. Saya kira bahawa kita semua inginkan kerahmatan daripada Allah, kita semua inginkan rumah kita didatangi oleh para malaikat, tetapi itulah dia syaratnya, jangan ada anjing. Maka kita melihat bahawa orang yang pergi mendekati anjing, nak belai anjing atau nak peluk anjing, ini semua jelas menyalahi hukum syarak. Objektif yang ketiga, sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, mereka kata kami ingin membina hubungan baik sesama berbilang kaum. Kita melihat hubungan baik ini bagus. Niat insya-Allah kita tak persoalkan. Niat mereka insya-Allah matlamat mereka jelas. InsyaAllah kita boleh kata niat mereka baik, insyaAllah kita bersangka baik dengan mereka. Tetapi niat tidak menghalalkan cara, matlamat tidak menghalalkan cara. Adakah ini cara yang kita nak membina hubungan yang baik dengan kaum yang lain, dengan penganut agama yang lain, iaitu dengan kita mengangkat kedudukan anjing-anjing mereka yang di sisi Islam adalah satu yang keji. Ada yang najis mughallazah, klaim bahawa ramai terkesan termasuk Islam kerana program macam ni. So melihat perubahan masyarakat Islam Melayu boleh menyentuh anjing, menyebabkan ramai Muslim. Saya tak tahu statistik yang ini adalah satu dakwaan yang saya kira tinggal saja perlu dibuktikan. Kerana saya melihat daripada program ini, walaupun jika ia pun terbukti, adakah ia masih lagi menjadi mubarrirah? Ya betul. Kalau ia pun ada orang tertarik Islam dengan cara ni, tetapi kita perlu tegas bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Cara ini tetap salah.
maka tak boleh nak digunakan cara ini, kerana kita melihat bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan cara ini untuk nak mengajak orang-orang bukan Islam kepada Islam. Rasulullah tak pernah buat cara macam ni. Orang-orang Islam dahulu, para ulama kita, Imam Syafi'i, tak pernah buat cara macam ni. Sebaliknya mereka semua sepakat dalam kalau nak mengajak umat orang bukan Islam kepada Islam, tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan cara kita menyuruh mereka kepada mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Itu caranya. Okay? Saya kena bagi ruang kepada Dr. Bari. Dilihat kepada keterangan dan penjelasan daripada Ustaz Idris tadi, jelas bahawa kita kena imbangi antara memahami letak duduknya anjing itu melalui nas syarak yang berdasarkan nas yang jelas, yang sahih, yang benar, dan juga antara kaitannya dengan berlaku ihsan kepada anjing itu sendiri. Ke hukum kita mengatakan haram menyentuh anjing, dan perumpamaan nas tentang kejijikan anjing, ia tidak menghalang umat Islam dari berlaku ihsan kepada anjing itu kita perlu ubah mindset tersebut. Dan juga berdasarkan matlamat atau objektif yang ketiga, kita katakan membina hubungan yang rapat antara kaum dengan program begini. Saya melihat seolah sekarang berlaku sebaliknya. Berlaku pertembungan pula kerana program ini antara orang Melayu dan orang kita kata orang Islam lah, dan juga orang yang bukan Islam kerana isu ini. Maka apa pendapat Ustaz tentang matlamat program yang ketiga ini dan kaitannya dengan wajarnya penting kita menjaga sensitiviti sesama dalam sesebuah negara? Tafadhal Ustaz. Okay, bismillah. Tuntutan menjaga sensitiviti ini sebenarnya salah satu hal yang sangat penting selama mana ia dalam situasi ataupun keadaan yang disifatkan sebagai harus mubah. Contoh kaedah-kaedah dalam fiqh seperti disebut al-'adah muhakkamah. Adat itu merupakan perkara yang boleh dijadikan sebagai salah satu bentuk hukum. Maknanya apabila adat itu tak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariat, prinsip-prinsip agama, akidah dan sebagainya, maka dia boleh dibentuk sebagai satu hukum. Maknanya masyarakat perlu menghormati perkara tersebut. Sebagai contoh, kita katakan dalam agama antara yang dibahaskan libasus syuhrah, pakaian-pakaian yang menjadikan diri kita lebih popular daripada orang. Maknanya menyelisihi adat, menyelisihi pemakaian persekitaran. Saya tak bermaksud nak bahaskan perkara ini secara terperinci, tapi apa yang saya nak kongsikan, kaedah ini menuntut supaya adat itu dilihat dan dinilai juga sebelum kita bertindak melakukan sesuatu perkara. Okay. Jadi berbalik kepada isu anjing ini, adat dalam masyarakat kita, ataupun saya katakan lebih jelas lagi apa yang disebut oleh pengurusi, sensitiviti dalam masyarakat kita berbeza dengan mungkin masyarakat di luar negara. Orang kita, kalau saya patah balik zaman saya kecil, masih kecil, umur dalam 15 tahun ataupun bawah lagi 7 tahun, 8 tahun, diajar kita apabila jumpa anjing tunduk dan melakukan perbuatan seolah-olah mengambil batu. Jangan lari dia nampak anjing, tunduk mengambil batu, dan bila dia nak mari dekat kita, baling batu tersebut, kerana anjing dia takut dengan batu. Okay. Jadi konsep seperti ini saya katakan salah. Melainkan kita diserang oleh anjing terkam kita dan sebagainya, kita melawan, bahkan harus saja untuk membunuhnya. Okay. Tapi itu mentaliti dulu. Kenapa mentaliti itu berlaku? Disebabkan apa yang dibahaskan tadi. Ahli ilmu kita betapa mereka menifatkan, bukan ahli ilmu, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibacakan oleh Al-Fadhil Sayyid Ibn contohnya, man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar'in untuqisa min amalihi atau min ajrihi fi kulli yawmin qirat. Itu dalam riwayat qiratan.
barang siapa yang pilih yang ambil anjing selain daripada anjing yang menjaga ternakan, ataupun anjing pemburu, ataupun anjing yang menjaga tanam-tanaman, maka akan dikurangi setiap hari daripada pahalanya itu satu qirat, satu gunung yang besar, bukit yang besar, ataupun dalam riwayat yang lain 2 qirat. Maknanya pahala kita berkurang dalam keadaan yang besar. Sebab tu daripada hadis-hadis seperti ini dan hadis tentang Jibril, para malaikat tak masuk ke rumah, inna la nadkhulu baitan fiha kalbun aw suratun, kami tak akan masuk ke dalam rumah yang ada padanya anjing ataupun gambar. Sudah tentu masyarakat kita dulu bila dibentangkan kepada mereka sensitiviti terhadap anjing, haram makan anjing, jilatan anjing, itu merupakan hal yang perlu disamak, disentuh 7 kali dengan air, dimulakan dengan tanah, menjadikan masyarakat kita agak rasa jijik dengan anjing, dan itu sewajarnya pun. Namun saya tekankan tadi, itu sensitiviti saya katakan, dihubungkan dengan isu ihsan tadi, ia tak menjadikan kita bersikap kejam dan zalim terhadap anjing. Tak, ihsan kena ada, tapi sifat haiwan tersebut disifatkan oleh syariat haiwan yang jijik. Bahkan disifatkan dalam nas Al-Quran, hadis dan sebagainya, haiwan ini bukan merupakan haiwan yang baik. Okey. Kemudian apa yang saya nak sebut sensitivity ini tadi. Lagi satu mungkin saya boleh ambil contoh. Nabi SAW, zaman Nabi, betapa Nabi SAW menjaga sensitivity orang yang baru masuk Islam. Nabi jaga sensitivity orang yang baru masuk Islam. Seperti mana peristiwa pembinaan semula Kaabah, Baitullahil Haram, bila Aisyah radhiyallahu anha memberikan pandangan kepada Nabi, dia kata mengapa tidak Baitullah itu dirobohkan dan dibina semula seperti mana binaan zaman Nabi Ibrahim, kerana masyarakat Arab jahiliyah ketika itu apabila Baitullah roboh kerana banjir, mereka binakan semula dalam keadaan mengeluarkan hijab Ismail daripada Baitullah. Sedangkan binaan Nabi Ibrahim meletakkan hijab Ismail itu sekali dalam Baitullah. Maka Nabi menyebut secara jelas, Nabi menggunakan perkataan hudatha, ataupun laula hadithu ahdi qaumiki bil Islam. Kalau bukan kerana masih muda dan barunya kaum wahai Aisyah memeluk agama Islam, nescaya aku akan robohkan Kaabah dan bina semula seperti mana binaan Nabi Ibrahim. Namun Nabi SAW menjaga sensitiviti masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, dalam keadaan Nabi membiarkan binaan Kaabah sampai ke hari ini. Ia sebenarnya bukan seperti mana binaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi balik kita kepada isu yang berlaku pada hari ini, saya tak lihat objektif tersebut tercapai. Sebenarnya kalau kita nak lahirkan kerjasama, hormat menghormati sesama kaum, banyak lagi hal-hal yang lain yang kita boleh laksanakan. Banyak lebih utama gotong royong, apa yang disebut oleh Ustaz contohnya tadi, bang anjing-anjing yang sakit contohnya. Saya tertarik, ada satu kumpulan sahabat saya, mereka doktor-doktor pakar perubatan daripada hospital-hospital kerajaan dan juga hospital swasta. Mereka pergi ke perkampungan orang asli di Sabah, ke perkampungan Kristian orang asli di Sabah. Mereka masuk ke kampung orang asli, dia banyak bela anjing pemburu dan anjing yang menjaga tanam-tanaman mereka. Jadi apa yang doktor-doktor Muslim, apa mereka buat? Mereka jemput orang asli semua, bawa dengan anjing-anjing, mereka bantu berikan rawatan dan perubatan kepada anjing-anjing tersebut. Dia rawat, yang mana yang luka-luka dia jahit dan sebagainya. So ini satu hal yang boleh sudah tentu mendekatkan antara hubungan kita dengan mereka. So itu antara kalau nak guna anjing juga. Dan sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang lain yang kita boleh adakan, yang kita boleh berikan penjelasan kepada mereka. Saya tak rasa hal-hal yang seperti ini menjadikan mereka itu lunak dalam kita. Saya bimbang, contoh saya ambil, saya tertarik satu tweet daripada salah seorang friend dalam Twitter dia kata, contohnya aurat pusat hingga ke lutut bagi lelaki. Mengapa tidak kita syarat sah salat tutup aurat? Mengapa kita tak cuba buat sekali untuk menghilang fobia masyarakat solat di masjid tak pakai baju? Tutup aurat pusat sampai ke lutut. Sebab aurat pusat sampai ke lutut saja. Contoh,
Contoh kalau kita ambil, walaupun kita nak perbahaskan isu Nabi suruh pakai dua pakaian, rida, pakaian atas dan bawah, tapi asal syarat solat itu tutup aurat. Dia berapa tidak kita pergi ke masjid tak pakai baju semua, pasal apa? Lah aurat pusat ke lutut. Itu perkara yang mencalar kebiasaan, khariqul adah, mencalar kebiasaan yang ada. Jadi tak perlu buat. Macam itu juga anjing. Kalau kita nak adakan kempen-kempen yang seperti ini, saya kira sebenarnya ia membawa kepada pemikiran-pemikiran yang liberal. Kita takut, kita bimbang perkara tersebut berlaku. Sebab yang mari datang ni saya tengok dengan pegangnya, dengan peluknya, dengan ininya, dalam keadaan yang tak diperlukan sebenarnya. Ia bukan satu tuntutan yang bukan satu tuntutan syariat. Maka saya tak rasa, bahkan orang bukan Islam, salah seorang rakan tweet saya, student mahasiswa pelajar di USM, dia bukan Islam, dia orang Sarawak. Dia komen bagi pandangan. Apa kata dia? Dia kata, memang saya setuju dengan pandangan Ustaz, program ni janggal, dia kata. Dia berurusan dengan orang Islam, berurusan dengan orang bukan Islam. Kami dah memahami sensitiviti orang Islam. Tapi mengapa orang Islam sendiri datang tiba-tiba nak gadaikan sensitiviti tersebut semata-mata nak tarik ramai orang dan sebagainya. Saya bukan nak menghukum mereka ni tak berniat baik. Seperti mana kata Al-Fadhil Ustaz, mereka ini berniat baik. Tapi kita tak mahu niat baik itu dijadikan satu alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang bercanggah dengan tuntutan syariat. Jadi itu pandangan saya. Allah. Jazakallahu khairan untuk penjelasan yang baik, insya-Allah. Baik, sebelum saya teruskan kepada Ustaz Idris Sulaiman, mungkin saya boleh war-warkan kepada halayak penonton sekalian, untuk jika ingin ada persoalan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kedua panelis kita, kepada saya jangan tanya soalan, saya tak boleh jawab, panelis sahaja. Boleh hantarkan soalan di Facebook Ilmu Salam, Facebook Ilmu Salam, boleh komen type di ruang komen soalan-soalan, insya-Allah semampu mungkin kita akan cuba layan soalan-soalan yang penting terpilih, insya-Allah. Baik, Ustaz Idris, mungkin ini pusingan terakhir sebelum kita pergi ke soalan-soalan penonton setia kita. Mungkin di sana masyarakat di luar sana yang menonton, yang mengikuti kehangatan isu ini, ingin mengetahui apakah ataupun bagaimanakah sepatutnya program seperti ini yang bertujuan dengan matlamat yang sama, yang kita kumpulkan 3-4 matlamat yang sama itu, sepatutnya ia dianjurkan bagi memelihara hak-hak syarak yang telah ditetapkan oleh syarak. Contoh, kok lah lepas ni nak buat, saya bukan Perli ni, saya bagi contoh lah, I want to touch a speaker, I want to touch this and that. Contoh, kalau ada lagi orang nak buat, sekarang ni kita bagi cara nak buat, kalau nak buat sangat. Ini kita bagi panduan yang bertepatan dengan syarak. Fadhal. Saya melihat bahawa kalau diorang kata program yang tadi, I want to touch dog, saya melihat bahawa itu salah daripada awalnya. Program itu dah salah. I want to touch a dog. No, you cannot touch a dog. There's no use in you touching a dog. Why do you want to touch a dog? Kenapa kita nak mengotorkan tangan kita? Itu satu, saya ingat satu soalan yang boleh difahami, insyaAllah. Buat apa kita nak sentuh satu benda yang najis, lepas tu pakai-pakai nak bersihkan tangan kita? Adakah sampai begitu sekali kita nak kena buat untuk kita nak faham macam mana nak sertu, macam mana nak samak tangan kita daripada kena najis anjing tadi? Sudah sekian zaman berzaman, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para khalifah, zaman para imam, termasuk Imam Syafi'i, tatkala mereka menjelaskan tentang kenajisan anjing, kita mendapati bahawa mereka tidak pernah sama sekali sehingga membawa anjing ke dalam kuliah pengajian mereka, pakat suruh orang-orang hadirin untuk nak sentuh, tak pernah nak dilihat mereka melakukan sedemikian.
Kerana itu kita tertanya-tanya dengan mereka, mereka ni ikut sunnah siapa dalam nak mengajar, ya, cara sertu, kalau ya pun itu objektif mereka, ya. Maka terjawab insya-Allah. Tidak ada perlu nak I want to touch a pig, sama saja 2 kali 5, ya. Sudah sekian zaman berzaman diajar tentang sama atau sertu ni, ya. Sekadar dengan dijelaskan begitu saja, tidak ada perlu sampai nak dipraktikkan. Kalau nak menghilangkan fobia masyarakat terhadap anjing pun, maksudnya kita tidak perlukan program-program sebeginilah. Saya kira kita dah sebut tadi, fobia terhadap anjing tu, kita kena faham apa maksud fobia tu. Kalau pandang jijik, ya, kita kata kita perlu pandang jijik terhadap anjing kerana dia najis mughalazah. Maka objektif tu dah salah dah, ya. Menyentuh salah, menganggap bahawa dia bukan jijik pun adalah salah kerana dia jijik, dia adalah najis mughalazah. Jadi saya melihat mungkin satu, ada orang mengatakan bahawasanya jadi menereka pula. Saya nak bangkitkan isu ni sebab ada orang yang berkata, kita kena ingat dalam sejarah Islam dulu, kaum Ashabul Kahfi yang mana ada seekor anjing yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tercatat kisah dalam Al-Quran. Jadi tak boleh kita nak hukum anjing ni sedangkan anjing juga bertasbih seperti mana makhluk-makhluk lain dan sebagainya. Mungkin saya nak bangkitkan sebab Ustaz Idris fokus berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan jijik. Saya ingat timbul persoalan apabila mereka sebut tentang Ashabul Kahfi yang ada memiliki seekor anjing, ya. Adakah mereka nak mengatakan bahawa anjing-anjing ataupun haiwan secara amnya juga akan masuk syurga dan neraka? Saya kira itu adalah satu pandangan yang salah. Yang syurga dan neraka ini adalah khas buat manusia, ya. Mereka ini yang akan dihisab. Adapun haiwan tidak ada timbul persoalan hisab. Dan jangan mereka nak sekali-kali nak bandingkan diri mereka dengan Ashabul Kahfi. Nak dengan kita kata Ashabul Kahfi boleh bawa anjing tidur sama-sama dalam gua, kita pun tak apa lah. Salah. Ashabul Kahfi mereka ikut syariat Rasul yang dahulu, yang mana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul akhir zaman, dia telah memansuhkan syariat-syariat yang sebelumnya. Macam contohlah zaman Nabi Musa alaihi salam, kan dalam hadis Bukhari menceritakan zaman itu diharuskan mandi dalam keadaan tidak berpakaian ataupun dalam kurungan telanjang. Tapi mandi di khalayak, dan Bani Israel mandi di khalayak dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi dengan amal syariat ni itu ini bukan untuk kita nak buat nak hilang fobia. Tapi saya melihat kita mendapati bahawa Nabi Musa tidak turut serta dengan kaumnya. Tidak turut serta dengan kaumnya. Tapi Nabi Musa alaihi salam tidak menyatakan larangan dan meminta agar kaumnya menutup. Nabi Musa bersembunyi di belakang batu, lalu dalam riwayat Bukhari, batu itu melarikan sehingga kan kaum Bani Israel berbicara tentang tubuh badan Nabi Musa alaihi salam. Tapi saya tertarik tadi ni kaitan dengan perkara ini, perkara syariat umat terdahulu ada yang boleh disambung, dikontinue. Contohnya khitan zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam pada umur dia 80 tahun dia khitan, dan hal tersebut disambung sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hal yang syariat umat terdahulu tak disambung ataupun dibatalkan dan dimansuhkan. Contoh mandi bertelanjang, contoh bawa anjing. Macam mana kita nak tahu yang mana yang disambung dan yang mana yang tidak sambung? Dia berbalik kepada kaedah nasikh al-mansukh. Kaedah nasikh al-mansukh sama ada naskh sarih ataupun naskh ghairu sarih. Kembali kepada hadis lah. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada perakuan maka boleh diteruskan, sekiranya ada penafian tidak boleh lah. Saya melihat sambung hilang saya menereka ke potong. Maka akhirnya kita kata program-program seperti ini memang menyalahi syarak daripada awalnya. Tidak ada perlu sama sekali untuk nak diadakan program nak sentuh anjing ataupun nak sentuh minta maaf babi dan seumpamanya. Tidak perlu sama sekali, ya. Maka akhirnya dan perbuatan mereka nak mengangkat anjing itu, ya, nak memuliakan anjing itu, kita dah kata ini jelas menyalahi syarak, ya. Nak memuliakan anjing dengan sedemikian rupa sedangkan dia adalah haiwan yang bukan mulia. Bahkan kita khawatir adanya unsur-unsur kesufian, minta maaf, ya. Apabila kita nak mengangkat anjing dengan menganggapnya dia adalah mulia, daripada satu sudut
Ya, saya tak nak menghukum mereka, tapi sekadar makluman kepada penonton dan juga mereka yang berkaitan, adanya unsur-unsur kesufian, sufi yang melampau apabila memuliakan anjing, ya, kerana ini adalah satu pendekatan yang dibawakan oleh golongan sufi yang melampau, di mana ada di kalangan mereka tokoh-tokoh sufi yang melampau, di mana dia mengatakan bahawa wamal kalbu wal khinzir illa ilahuna, na'udzubillah, ya, dan tidaklah anjing dan babi, ya, melainkan keduanya Tuhan kami. Itu satu i'tiqad yang berat. Wamallahu illa ar-rahibu fi kanisatin, dan tidaklah Allah itu melainkan si rahib di dalam gereja. Jadi sehingga menganggap bahawa anjing dan babi itu adalah ada jelmaan Allah, jelmaan Tuhan di dalamnya. Ini termasuk dalam akidah wahdatul wujud lah. Wahdatul wujud apa yang nak kata bahasa Melayu? Ibnu Arabi. Itu kebersamaan Tuhan di dalam makhluk. Kebersamaan Tuhan dan makhluk. Itu satu i'tiqad yang jelas bersanad. Saya mungkin nak tambah sikit Betul. berkenaan dengan isu ini. Dia ada macam-macam tumahan yang saya minta supaya masyarakat di luar sana berhati-hati. Okay, walaupun saya respon kepada tweet YB Nurul Izzah, okay, saya respon kepada tweet beliau. Beliau sebenarnya bukan penganjur. Jadi saya nak clearkan dengan masyarakat di luar sana, benda-benda ini benda amanah, kita tak boleh tomah orang. Saya tak setuju dia respon, dia menyatakan dia sokong program tersebut, tapi dia secara ni yang saya pasti beliau bukan merupakan penganjur program tersebut. Ya, penganjur adalah Syed Azmi. Jadi saya hanya respon kerana beliau seorang yang popular, tokoh, ahli politik. Respon beliau itu sudah tentu bagi impak kepada follower di dalam media sosial beliau. Sebab itu saya respon. Kerana beliau juga merupakan friend dalam Twitter saya follow Twitter YB. Itu satu. Keduanya kepada Ustaz ni, Ustaz ingat saya Ustaz Muhammad Iqbal. Okay. Hari yang pertama kedua tu orang hentam lah Ustaz ni, macam-macam hentam, kata Ustaz ni support, sokong dan sebagainya. Sebab tu saya lebih suka kalau kita nak menyentuh sesuatu isu, kita dalami dan kita buat analisa dulu. Sedangkan Ustaz ini jelas hari ini baru tersebar videonya menyebut bahawasanya beliau menyatakan tidak ada keperluan, bahkan dia haram mengikut mazhab Syafi'i untuk menyentuh tanpa ada keperluan. Jadi orang duk tibai Ustaz ni 2-3 hari. So saya minta supaya masyarakat di luar sana, pengamal-pengamal media sosial berhati-hati. Kita tak setuju soal politik, parti politik, tu cerita lain. Dan saya tak faham mengapa ada agamawan yang jadikan isu ni politik. Mengapa ada agamawan yang jadikan isu ni isu politik? Saya nampak sangat tak matang. Dalam saya tak tahulah, tak payah tanyalah, lagi saya jawab panjang. Dia cerita dia isu ni tiba-tiba bangkit agamawan, orang kerajaan, ulama kerajaan dan sebagainya. Saya beranggapan satu parti yang anjurkan pula. Saya dapat respon itu jadi saya tengok benda ni kita letak ke tepi isu politik. Kita berbicara isu hukum agama kita, sensitiviti masyarakat kita, hukum syarak, kemudian dalam situasi hukum ihsan kepada haiwan umumnya termasuk anjing sekalipun. Okay. Kemudian isu berkenaan dengan hubungan sesama kaum, yang mana kita tak berniat untuk menyentuh sensitiviti mana-mana kaum. Kita contoh, kita menghormati sensitiviti masyarakat Hindu contohnya, yang beragama Hindu, yang mana mereka sensitif dengan sembelihan lembu dan sebagainya. Walaupun dalam konteks negara kita Islam agama persekutuan, kita berhak melakukan secara terbuka. Tapi kalau di India telah diwartakan dalam mahkamah-mahkamah tertentu di India, yang mana mereka menetapkan bahawasanya pada hari-hari kebesaran Islam, hari raya haji, hari raya haji umat Islam tak dibenarkan melaksanakan sembelihan lembu secara terbuka. Kalau nak buat secara terbuka, pilih haiwan selain lembu, ada unta, ada kambing. Maknanya untuk menjaga sensitiviti mereka. So demikian juga dalam konteks negara kita pada hari ini, isu ini perlu ditangani dengan cara yang berhemah. Penglibatan pihak MAIS, jawapan pihak MAIS, jawapan yang sahibus samahah mufti negeri Selangor,
kemudian jawapan daripada ahli majlis syura PAS, kemudian jawapan daripada ilmuwan-ilmuwan agamawan yang bersifat umum, saya kira mencerminkan betapa kita semua tanpa mengira parti politik, merentasi kepentingan politik, berbicara isu ini kerana agama, bukan soal kepentingan politik. Jadi saya minta mana-mana agamawan yang cuba mempolitikkan isu ini, bertaubatlah. Anda perlu bertaubat. Jangan terlibat dalam, saya teringatlah kata-kata Kapal Singh dulu, dia kata pada orang lain, tapi saya kata kepada si fulan, kepada siapa-siapa ke yang menjadikan politikkan isu ini, anda perlu bertaubat. Tinggalkan perkara yang seperti ini. Wallah. Jazakumullah. Kita tanpa menengahkan masa, kita pergi untuk menyantuni soalan-soalan penonton kita yang setia. Ada banyak soalan, saya mohon maaf awal-awal kerana saya mungkin tak boleh nak layan semua soalan. Ia berdasarkan kuasa veto saya untuk memilih soalan mana yang saya suka. Kalau saya rasa soalan tu yang lebih menghangatkan suasana, itu yang saya akan terus pilih. Soalan yang simple-simple tu saya rasa kita bincang di waktu dan saat yang lain. Soalan yang pertama yang mungkin menjadi pilihan saya untuk Ustaz Idris lah, saya kira. Apakah maksud bila dikatakan membelai ataupun mengambil anjing ini sebagai binatang pet, peliharaan, membelai dia seolah-olah ia adalah binatang peliharaan kita, ia merupakan syiar-syiar orang kafir. Apa maksud ia adalah syiar-syiar orang kafir? Ini soalan yang beri dah. Tafadhal. Ya, kalau kita lihat dalam masa yang sama syarak menegah kita daripada kita membela anjing, ya, kerana sebab-sebab yang kita telah sebutkan, antaranya kerana dia adalah haiwan yang jijik, ya, dan najis. Kita mendapati bahawa bagaimana pula dengan orang kafir, ya, daripada dulu sehinggalah ke hari ini, kita mendapati bahawa orang-orang kafir mereka melakukan sebaliknya. Tabiat mereka, ya, tindak tanduk mereka adalah sebaliknya. Kedudukan mereka terhadap anjing adalah terbalik sama sekali berbanding dengan orang-orang Islam, ya. Kita mendapati bahawa seperti mana ada satu slogan, tak tahu nak kata apa, slogan ke apa, a dog is a man's best friend. Anjing itu adalah kawan baik seorang lelaki itu, ya. Dan memang kita mendapati bahawa mereka melayan anjing itu memang seperti kadang-kadang seperti seolah-olah salah seorang anggota keluarga itu, ya. Maka anjing itu dibawa ke dalam rumah, ya, dibawa ke mana sahaja, didekati, bahkan anjing itu kadang-kadang sampai tidur sekali, ya, di atas katil bersama dengan tuannya, sampai begitu sekali. Dia dibasuh, di-shampoo, ya, begitu sekali, ya. Maka ini kita lihat kedudukan orang-orang kafir terhadap anjing secara amnya, ya. Maka hal ini sama sekali semua bertentangan dengan Islam, ya. Maka kerana itulah kita mengatakan bahawa, ya, memelihara anjing adalah di antara syiar, ya, perbuatan yang dizahirkan oleh orang-orang bukan Islam, yang mana orang-orang Islam perlu menjauhinya, ya, kerana bercanggah dengan syarak. Terima kasih Ustaz atas respon yang ringkas, padat, namun saya menepati keinginan penonton yang bertanya. Saya pilih satu soalan untuk Dr. Fathul Bari. Ada yang bertanya, mengapa pula MAIS meluluskan? Saya tahulah sebab dia, tapi tak apa dah, saya bagi Ustaz Fathul Bari jawab. Betul. Dia apabila kita teliti semula respon pengurusi MAIS, Datuk Aziz, beliau menyatakan secara jelas bahawasanya di awal beliau melihat kepada objektif ini, tanpa mengetahui bahawasanya di sana ada program kempen untuk sentuh dan pegang dan belai anjing seperti yang berlaku.
Jadi tak nafikan sekiranya didatangkan satu proposal kepada kita selaku ketua, contohnya menjelaskan bahawasanya kita nak hilangkan fobia orang dengan anjing, okey. Kemudian kita nak ajar orang macam mana kita nak buat training untuk anjing ni bagi siapa-siapa yang nak pelihara dan nak bela anjing untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian macam mana cara nak sertu, nak sama, kita ada tazkirah, kita ada ustaz dan sebagainya. Mungkin hal tersebut menjadikan pengurusi MAIS sendiri tertawan dengan pembentangan proposal tersebut. Jadi respon semula Mufti Selangor Datuk Tamyiz juga pengarah MAIS saya kira menjawab isu ini, dan surat tersebut mula telah tersebar dalam ataupun di laman sosial, boleh lihat jawapan-jawapan mereka. Jadi respon mereka tidak tahu menahu tentang adanya kempen untuk berpegang, berpeluk dan membelai anjing seperti yang berlaku pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Apa pula komen Ustaz apabila wartawan bertanya tentang hal isu ini kepada kita punya YB Menteri Besar Selangor? Namun kita tahu komen beliau bahawa isu anjing ini isu kecil. Saya rasa mungkin konteks respon YB itu mungkin disalah faham oleh wartawan dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit di kesempatan ini. Yang ni isu politik. Ini soalan politik. Tapi tak apa, saya jawab. Respon beliau, isu ini isu kecil, topik ini topik kecil, ada topik yang lebih besar sesuai dengan apa yang berlaku pada beliau sekarang. Beliau sekarang baru menggalas jawatan Menteri Besar baru beberapa minggu, dan kemudian kecil ada dengan kapasiti dia sebagai Menteri Besar. Mungkin beliau ada banyak lagi perkara-perkara yang beliau nak perlu teliti, isu perbelanjaan wang kerajaan negeri Selangor, isu air negeri Selangor. Jadi saya kira isu itu sebenarnya bagi beliau lebih besar. Jadi soal penganjuran ini mungkin boleh lepaskan kepada YB Nurul Izzah contohnya, bagi mewakili parti beliau memberikan penjelasan kepada umum. Dan ataupun beliau sebagai MB sendiri menyerahkan kepada pihak berkuasa agama untuk menyelesaikan isu ini. Saya itu konteks ulasan YB. Saya bersangka baik. Mungkin bersangka baik ini tuntutan agama, betul Ustaz? Ya, betul. Saya rasa ada banyak soalan, tapi saya boleh tambah sedikit tentang program I Want to Touch Your Dog ni. Saya khawatir bahawa setelah apa yang kita telah sebutkan dan setelah apa yang kita lihat yang dibahaskan di media-media sosial, ya, saya khawatir kita tidak mahu menyebut tentang niat penganjur, ya. InsyaAllah kita kata niat mereka baik, kita bersangka baik, tetapi dalam masa yang sama saya tidak dapat lari daripada merasakan bahawa saya khawatir program-program ini digunakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam untuk mengambil kesempatan. Mereka mengambil kesempatan daripada niat baik pihak penganjur untuk membawa agenda mereka sendiri. Untuk apa? Untuk nak merosakkan Islam itu sendiri, untuk nak merosakkan umat Islam itu sendiri, masyarakat Islam kita, ya, dengan cara yang saya kira cukup halus, ya. Yang kerana satu persoalan yang saya ingin ajukan, apabila kita melihat program I Want to Touch Your Dog ni, siapa yang membekalkan anjing-anjing itu, ya, dari mana datang, ya, kenapa tidak dipersoalkan tujuan mereka ini? Mereka datang dengan berduyun-duyun membawa anjing-anjing mereka untuk nak dipersembahkan kepada orang-orang Islam kita yang tak sedar tentang ada kemungkinan bahawa mereka mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu untuk nak mengikis sensitiviti umat Islam terhadap anjing, ya, yang mana di sisi syarak ia adalah satu yang perlu dijauhi. Dan secara tidak langsung mereka ingin mengikis, ya, jati diri, ya, masyarakat Islam kita terhadap agama Islam itu sendiri. Yang mana insyaAllah kita semua sedia maklum, sekiranya masyarakat Islam kita sudah tidak ada jati diri, mereka sudah boleh bertoleransi dalam hukum hakam agama, halal haram mereka sudah tidak ambil kira. Saya kira bahawa ini jelas, ini adalah satu malapetaka yang menanti ke atas umat masyarakat Islam kita. Wallahu a'lam. Baik.
Secara mungkin boleh ringkaskan apa yang Ustaz Idris sebutkan tadi, movement gerakan liberalisasi. Itu usaha, walaupun kita tak hukum penganjur, tapi impaknya akan dimanfaatkan oleh pendukung ya, pendukung liberal. Kita kasihan kepada masyarakat umum ataupun awam yang mungkin melihat isu ni dari perspektif yang lain, nak belajar, nak tahu cara sama, nak rasa sendiri dan sebagainya. Tapi kesempatan dan ruang yang ada ini membentuk cara berfikir. Saya ambil contoh, apabila Dzul Khuwaisirah, zaman Nabi SAW, Dzul Khuwaisirah zaman Nabi SAW, yang mana zaman Nabi ni kita tahu Khawarij tak ada zaman Nabi. Orang Islam dengan orang bukan Islam, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, jahiliyah. Tapi mengapa apa yang berlaku pada ketika itu bila Dzul Khuwaisirah mengkritik Nabi SAW, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad SAW. Perkataannya simple, berlaku adil lah, minta Nabi berlaku adil, which is pada hari ini kita tengok benda ni apa masalah minta Nabi berlaku adil. Tapi ini adalah titik-titik permulaan ideologi Khawarij, sehingga kan hasil perkataan Dzul Khuwaisirah itu Nabi memberikan satu ulasan yang panjang lebar tentang kemunculan daripada keturunannya golongan Khawarij, golongan yang sifat mereka sentiasa berprasangka buruk, kemudian sifat mereka ekstrim, kemudian mereka menggunakan nas Al-Quranul Karim, mereka baca Al-Quran, mereka tak memahami Al-Quran. Mereka ni orang yang kuat buang ibadat, bukan mereka meninggalkan ibadat, tak. Tapi mereka ni kan keluar daripada Islam. Maknanya tentang pemikiran ini satu hal yang memang Nabi SAW berikan perhatian kepadanya. Sebab itu kita tengok pecahan-pecahan kelompok manusia, gerakan-gerakan pada hari ini, ISIS kau contohnya, gerakan-gerakan yang lain, Syiah kau dan sebagainya. Benda ni dah ada bibit-bibitnya di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat. Dia muncul berbentuk ideologi. Sebab tu kita bercakap dalam konteks isu anjing ini dengan masyarakat awam, bimbang ini merupakan bibit-bibit kepada ideologi liberalism. Sedangkan dalam negara kita tahu dah gerakan movement golongan-golongan liberalism yang tak kira apa-apa. Bahkan ada seorang ni, wallahu alam, saya nak bersangka baik kepada dia pun tak mampu nak sangka baik dah. Sebab statement dia sangat jelas. Habis filter. Habis filter dah. Pakai penapis teh pun hak peludang paling kecil. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu jadi habis dah. Dia boleh mengatakan bahawasanya mengapa kita nak touch anjing, apa masalahnya? Kalau itu selepas ni kita jangan, saya sebut dah di awal tadi, kalau begitu selepas ini kita jangan sentuhlah orang Cina, kita jangan sentuhlah orang India sebab mereka makan babi. Contoh. Sehingga sampai ke tahap itu. Ini jelas. Pemikiran seperti ini, perkataan seperti ini, moga-moga beliau tergolong di kalangan orang yang jahil dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni beliau. Kita minta biar ada jahil dia tak tahu tak apa lagi. Daripada kita dah bagi penjelasan, penerangan dan sebagainya, beliau terus berkata seperti ini, wallahu a'lam bagaimana kedudukan beliau. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni beliau dan mengampuni kita semua. Mungkin barangkali doktor boleh sebutkan tentang apa kemuncak liberal itu, kemuncak liberal dan pluralisme, dan kalau sekiranya ada kaitan dengan gerakan larangan kalimah Allah tu. Dan isu kalimah Allah ni saya tertarik. Baru-baru ni ada seorang tokoh movement gerakan Muslim Brotherhood, peringkat antarabangsa. Nama dia seingat saya Tariq Suwaidan. Beliau datang dalam negara kita mengulas isu yang berkaitan dengan kalimah Allah, yang mana saya kira isu ni sebenarnya kita telah bukan kita tutup perbincangannya, tapi kita dah selesai perbincangan tentangnya. Kita dah kawal sensitiviti yang ada dalam masyarakat kita. Tapi beliau bangkitkan balik dalam statement beliau dengan maksud, saya baca maksud, tepat perkataan mungkin saya tak ingat, tapi maksud daripada statement beliau, yang mana kata orang yang mengatakan kalimah Allah tak boleh diguna pakai oleh orang bukan Islam, itu tak masuk akal. Saya melihat bahawasanya pandangan beliau itu, adakah beliau faham situasi dan keadaan yang berlaku dalam konteks negara kita?
Beliau faham ataupun tidak realiti yang berlaku. Beliau faham ataupun tidak gerakan liberalism. Beliau faham ataupun tidak gerakan pluralism. Jadi saya minta siapa-siapa pun kalau nak panggil ilmuwan Islam, ulama Islam, tokoh-tokoh Islam dan sebagainya, nak bertanyakan fatwa, tolong beritakan dan sampaikan kepada mereka realiti keadaan terlebih dahulu, kondisi masyarakat dalam negara sebelum dapatkan fatwa. Kalau kita terus tanya apa hukum ni, ya, ulama, ilmuwan, tokoh dia jawab kan? Boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Tapi realiti keadaan yang sebenarnya berlaku. Bagaimana sensitiviti masyarakat kita? Bagaimana isu kalimah Allah ni telah disalahgunakan? Bagaimana isu kalimah Allah ni dicetak Bible dalam bahasa Melayu, okey, kemudian disebarkan, boleh timbul kekeliruan di kalangan masyarakat orang Islam sendiri. Ada orang kata terlalu skeptik kita ni. Skeptik apanya? Sebab kita tengok sekarang ni diguna pakai dalam gereja-gereja, dia orang tak guna bahasa Melayu pun. Dalam perbualan dia orang, sepatutnya majoriti yang beragama Kristian ini adalah terdiri daripada kalangan orang berbangsa Cina dan India. Mengapa tak dibincangkan Bible dalam bahasa Cina? Mengapa tak dibincangkan Bible dalam bahasa Tamil ataupun Urdu? Mengapa nak bahasa Melayu? Sedangkan hubungan, nak mendekatkan hubungan macam mana? Sedangkan sekolah SJKC nak dipertahankan. Kalau dia kata tak, kita nak song bahasa Melayu, maknanya kalau dia bersedia untuk Bible itu dalam bahasa Melayu, tak mau dalam bahasa lain, kita nak bahasa Melayu, maknanya dia tidak ada agenda untuk ni, dia memang nak memperkasakan bahasa Melayu. Tutup sekolah Cina, buat satu sekolah Melayu. So ini saya punya pandangan dan pendirian saya dalam isu ini. Jadi mungkin benda ni boleh diperpanjangkan dalam siri yang lain. Just respond daripada isu liberalism dan pluralism. Baik. Ustaz, mungkin kita beri pula peluang. Terima kasih atas ulasan Ustaz. Kita beri peluang pula penonton di studio ISDC ni. Ada beberapa orang penonton, mungkin ada yang ingin bertanya soalan yang dipendamkan beberapa hari ini. Tafadhal. Assalamualaikum. Kami ada baca program itu juga dikaitkan dengan mereka yang berfahaman mazhab Wahabi. Jadi boleh Ustaz jelaskan tak, sebab Wahabi ni sering dikaitkan dengan keterbukaan dalam bermazhab. Jadi benar atau tidak, atau sejauh mana kita mahu menerangkan soal kepelbagaian mazhab dalam konteks anjing ni? Ya, sama. Baguslah penonton SDC seolah-olah faham apa yang saya nak tanya juga. Okay. Mungkin ada penonton yang live di luar sana tak dengar, mungkin kekangan audio, saya ulang balik soalan tersebut. Ada yang mengomen isu program I Want to Touch a Dog ini dari sudut kacamata semua salah mazhab Wahabi, semua salah Wahabi. Maksudnya Wahabi yang sering berbincang tentang talfiqul madhab dan sebagainya, maka tidak lain yang tidak bukan penganjur ini adalah Wahabi, bukan liberal. Dia bercanggah pula. Dan saya ambil kesempatan soalan ini dengan melayan soalan terakhir daripada penonton kita di FB ini. Sebab ada penonton yang tanya, Ustaz ulas sikit 4 madhab. Saya rasa panjang sangat kita nak ulas, tambah lagi 2 jam tak cukup. Memang kita faham semua ia ada khilaf yang jelas tentang hukum berkaitan dengan anjing ini. Cuma dia tanya, sambil Ustaz jawab soalan ni, bagi kedua-dua Ustaz panel kita boleh respon sambil jawab soalan isu Wahabi ini ada kaitan dengan I Want to Touch a Dog. Dengan soalan penonton yang saya kira konklusi lah sebagai menjernihkan kerisauan dan kesamaran masyarakat di luar tentang bagaimana isu ni khilaf, isu anjing ini kan, dan kerana kekhilafan inilah timbul sensitiviti daripada program ini. Bagaimana masyarakat awam perlu mendepani dan bermuamalah dengan kekhilafan ini? Tafadhal Ustaz, mungkin Ustaz kembali nak mula dulu. Saya Wahabi lagi, baru ni je cakap pasal Wahabi. Dia macam ni lah, saya difahamkan Ustaz yang terlibat dalam program itu Sufi. Okay, saya difahamkan. Bukan Wahabi lah. Jadi tak, bukan. Jadi dia ada cop ke Ustaz Wahabi ke Sufi? Kalau dia kata Salafi Wahabi, maknanya Sufi Wahabi. Jadi baru Ustaz Wahabi lah malam Ustaz. Jadi saya tak katalah kepada ni. Saya hanya jadikan dia supaya kita berfikir benda ni.
asyik-asyik Wahabi. Asyik-asyik Wahabi. Saya heran bahkan ada tokoh agamawan yang senior pun bercakap, oh ini adalah Wahabi, ini adalah gerakan Wahabi. La haula la quwwata illa billah. Kita tak tahu siapa tu Wahabi lah. Kita sampai dah confused dah Wahabi. Wahabi yang liberal Wahabi ni sama tak? Wahabi ni siapa dia? Wahabi ni apa? Wahabi ni cerita apa? Saya tanya kepada orang ni, Wahabi ni apa dia ni? Wahabi ni yang kita kelam kabut apa semua dan sebagainya. Dan saya nak menyatakan secara penonton secara terbuka, kalau Wahabi itu dikategorikan orang yang ikut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk sahabat Nabi, saya nak mengaku Wahabi, tak ada masalah. Sama lah kan? Tapi kalau Wahabi itu orang jahat, bunuh orang, peluk anjing, saya bukan Wahabi. Tolong, please, saya bukan Wahabi. Bukan saja kita semua. Semua dalam penonton ni semua bukan. Jangan tinggalkan kami di sini. Okey. Jadi saya minta supaya agamawan ini, tokoh-tokoh ini berfikiran secara matang membahas isu ini. Isu ini kalau nak kaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau bermazhab Hanbali. Kalau nak ikut mazhab Hanbali dalam isu ni, Hanabilah dan Syafi'iyah dalam isu penajisan anjing ni mereka sepakat. Tak ada masalah. Mereka mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah yang strict dalam isu anjing. Bahkan kalau tengok ulasan Syekh Abdul Rahman Ali Bassam ketika dia ulas Tawdihul Ahkam, syarah kepada Bulughul Maram, beliau menyelisihi sebahagian tokoh-tokoh ahli hadis yang lain, yang mana sebahagian ahli hadis dia kata bulu anjing walaupun basah tak dikategorikan sebagai najis. Yang najis hanya jilatannya. Sebahagian ahli hadis dan juga sebahagian ataupun pendukung mazhab Zahiri mengambil kepada literal hadis tersebut. Kerana Nabi kata idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum, apabila anjing jilat dalam bekas kamu, pada jilatan itu saja, bukan pada bulu dia. Tapi striknya dalam mazhab Hanbali ni dan juga Syafi'i, dia kata biasanya anjing dia jilat bulu dia. Ada anjing tak jilat bulu? Tak, dia jilat bulu dia. Jadi bila anjing jilat bulu dia tu, jilatan ada pada bulu dia, kita sentuh, kita kena sama. Itu yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ali Bassam dalam Tawdihul Ahkam. Tetap dia minta supaya sama kalau kita sentuh bulu anjing ketika mana basah. Okey. Jadi maknanya mereka ni tak ada masalah. Syekh Abdul Rahman Ali Bassam kalau nak ikut ulama Saudi mesti mereka akan kaitkan dengan Wahabi dan sebagainya. Jadi saya minta lah, janganlah allergic sangat dengan Wahabi ni sampai semua ni Wahabi ni apa semua. Macam saya sebut baru-baru ni, Ripan masuk rumah Wahabi, Ular masuk rumah Wahabi, ini jin Wahabi, apa semua. Minum air jus pun kaitan. Minum air jus ini Wahabi lah dan apanya. Jadi saya minta supaya kita lebih matang, ilmuwan ni bagi lebih matang. Jangan tipu masyarakat awam dengan fatwa-fatwa yang ganjil dan kaitkan orang dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Wallahu a'lam. Mungkin saya boleh jawab soalan yang saya sebut tadi. Bagaimana ini isu khilaf berkaitan dengan hukum anjing. Orang awam mungkin bagaimana nasihat Ustaz dalam saya melihat bahawa pendekatan jabatan-jabatan agama di mana mereka menegaskan bahawa dalam masalah program I Want to Touch a Dog ni, mereka melihat bahawa sepatutnya sensitiviti masyarakat yang berpegang kepada mazhab Syafi'i yang menganggap bahawa anjing itu adalah najis, maka program-program yang menjurus kepada menyentuh anjing ini semua ini dia mengguris sensitiviti masyarakat. Maka kita perlu menghormati majoriti masyarakat Malaysia yang masyarakat Islam Malaysia yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Saya melihat bahawa itu pendekatan yang baik yang mana kita semua perlu hormati, ya. Sebagai satu cara untuk nak mengelakkan perselisihan. Maka negara kita mereka mengambil pendekatan bahawa untuk mengelakkan perselisihan sebagai panduan buat masyarakat awam, mereka menjadikan mazhab Syafi'i itu sebagai panduan. Maka kita melihat bahawa itu tidak ada masalahnya. Itu sedikit sebanyak boleh membantu untuk mengatur perjalanan urusan hidup masyarakat, lebih-lebih lagi dalam masalah hukum. Maka saya melihat bahawa itu adalah satu pendekatan yang baik dan sewajarnya penganjur program ini mereka perlu mengambil perhatian tentang hal ini, ya, tentang apa kedudukan mazhab Syafi'i dalam masalah anjing, ya. Maka itu yang kita kata sepatutnya program seperti ini tidak diadakan daripada awalnya. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Saya rasa mungkin ada mesej daripada pihak penganjur
layan soalan terakhir. Saya kira ini soalan terakhir. Saya gabungkanlah kerana saya ingin berlaku ihsan juga kepada penonton-penonton yang menghujani Facebook Musalah dengan begitu banyak persoalan. Hukum apa, soalan yang ditanya, apa hukum menyentuh anjing tanpa sebab saja-saja? Sebabless, without any reason, so dia nak touch the dog. Itu mungkin soalan. Satu lagi ada, saya wallah alam, saya rasa kita belum sentuh isu mungkin Ustaz Idris kita lupa nak angkat hadis berkaitan dengan membunuh anjing. Ada soalan, ada hadis membunuh anjing, arahan daripada Nabi SAW membunuh anjing. Mungkin bagilah soalan, siapa nak jawab mana satu? Tafadhal. Silakan. Siapa betul? Okey, apa ni? Nak jawab dua-dua pun boleh. Berkenaan dengan hukum menyentuh anjing tanpa keperluan. Kalau kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan la tushibul malaikah rufqah. Okey, la tushibul malaikah rufqah fiha kalbun aw jarasun. Hadis riwayat Muslim yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat itu mereka takkan mendampingi orang-orang yang mana dalam perjalanan mereka berdamping dengan anjing ataupun membawa loceng. Jaras ni loceng. Okay? Jadi daripada hadis ni, kalau kita nak ambil kefahaman istinbat hukum, maknanya tak boleh kita berdamping, apatah lagi menyentuh. Kalau kita ambil dalam kaedah fiqhiyah, dia panggil qiyasul aula. Okey, sekiranya berdamping pun malaikat tak bersama-sama dengan kita, lagi nak pergi sentuh, apatah lagi kita nak kena menyentuh anjing tersebut. Maka istinbat daripada hadis ini merupakan satu perkara yang tak perlu kita lakukan. Ada kalau dalam mazhab Syafi'i dia katakan haram sentuh tanpa sebarang keperluan. Okay, maknanya keperluan ni, contoh kalau sekiranya ada keperluan bagi apa? Bagi anjing-anjing yang dibenarkan kita memeliharanya, seperti anjing yang menjaga haiwan ternakan, seperti anjing yang memburu, seperti anjing yang menjaga keselamatan. Contohnya anjing-anjing yang seperti ini dibenarkan, so menyentuhnya, memberi makan kepadanya satu keperluan, maka harus, tidak ada masalah. Berbeza dengan perkara-perkara yang anjing yang tidak ada keperluan untuk kita menyentuhnya. Maka saya melihat pendapat mazhab Syafi'i dalam isu ini tegas, walaupun kata para ahli ilmu paling ringan pun hukumnya karahah. Sangat dibenci. Ya, benda sangat dibenci ni lebih baik kita tak payah buat. Pasal kita nak mempromosikan untuk ajar orang supaya tak takut dengan anjing, tak fobia dengan anjing. Saya kira bukan cara dan seperti itu. Banyak lagi cara-cara lain yang boleh kita buat. Ajar dia main dengan harimau contohnya, sudah tentu hilang rasa takut dengan anjing. Ya. Mungkin saya boleh tambah, kalau kita dah faham bahawa anjing itu adalah anjing, hukumnya adalah mughallazah, maknanya najis yang berat. Maknanya najis-najis yang lain, kalau najis manusia katakan, atau najis haiwan yang lain yang tidak boleh dimakan, itu dikira sebagai najis mutawassitah. Sebagai nak memberi kefahaman. Bagaimana kalau ada orang buat program pakat-pakat letak najis manusia, kita sentuh, lepas tu kita basuh tangan. Macam mana? Saya kira kita semua akan sepakat merasa jijik dengan najis program mungkin zalim sangat. Najis ayam lah. Najis ayam. Nak buat tajuk program pun dah jijik. I want to touch a sheet. So rasa memang takkan berlaku. Sedangkan itu adalah najis mutawassitah, maknanya cukup boleh basuh je. Itu pun kita dah rasa jijik. Itu dah kita dah rasa ini apa tak ada faedah, kerja yang tak betul. Jadi bagaimana pula dengan menyentuh anjing yang dikategorikan sebagai najis mughallazah? Mungkin kita saya nak tambah sikit. Orang akan kata apa ustaz buat kiasan macam ni tak betul. Tapi saya kata betul. Kenapa? Contoh kita jaga ibu bapa kita yang telah berusia 80 tahun 90 tahun, yang mana mereka dah tak boleh bangun pergi ke tandas. Tapi ada yang meng-counter kita punya pendapat tentang program I Want to Touch a Dog ni dengan kiasan itu. Maksudnya kita tak boleh sentuh lah kita punya najis, basuh berak apa semua.
Kita dah kata sekiranya ada keperluan. Sekiranya ada keperluan, takkan lepas kita buang kita biar kot dengan alasan tak boleh sentuh. Habislah macam tu. Nanti kita kata kaedahnya sama. Jangan bermain-main dengan najis sendiri, tak boleh. Tak boleh. Itu orang yang tak betul pemikiran dia. Itu orang yang dah gila barangkali. Kena liberal dia kata. Maka keharusan untuk kita nak bersihkan kemaluan kita daripada najis itu adalah atas dasar keterpaksaan, keperluan. Kerana syarak menuntut supaya kita membersihkan diri kita, bahkan itu menjadi syarat sah solat yang kita dirikan. Kita wajib bersihkan, maka kita pun dibolehkan main-main dengan najis kita. Perlu dibersihkan antara dua tu. Mungkin soalan terakhir saya mungkin nak raise satu. Ada dalam tweet saya ni, dia bangkitkan isu dia kata berapa kita perlu bincang isu ni, bincanglah isu kroni, isu korupsi dan sebagainya. Saya jawab ke Ustaz nak jawab? Saya nak respon pun tak ni, dia mungkin tak ikuti apa tajuk kita. Kita cakap tentang tajuk nahnu fi wadin wa huwa fi wadin akhar. Kita duduk dalam kolam yang lain sekarang ni, duk cerita bab benda lain. Itu kolam lain. Ini baru connect internet dia. Mungkin dia dapat maklumat salah. Wallahu a'lam. Soalan terakhir, saya pun tak pasti berapa kali akhir dah soalan. Last sebenarnya betul last. Bila dah bangkit isu anjing ni, bekas mufti pun dia bangkitkan juga isu anjing, tapi bekas mufti mana? Bekas mufti Perlis. Bekas mufti Perlis. Dia bangkitkan isu anjing tapi dia kaitkan dengan ulama, ulama seperti anjing. Mungkin sama macam Ustaz kalau cakap dia tidak sama kolam ke. Itu macam mana Ustaz? Jadi ulama seperti anjing ni dia nak ambil hadis yalhas lah, menjelit lidahnya. Itu yalhas. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang boleh dikategorikan dan dinamakan sebagai penjilat lah. Tapi saya tak faham dalam konteks apa, dan beliau mungkin tak duduk di Malaysia. Saya tak pasti ada di Malaysia ataupun tidak. So dia ada di Malaysia, mungkin dia tak faham situasi apa yang sedang kita bahaskan sekarang. Dia ingat mungkin UMNO kot anjurkan program ni. Jadi saya nak bagi tahu lah kepada beliau, dia benar. Ini dia nak bagi tahu kepada beliau, sesungguhnya ini bukan program yang ada kaitan dengan politik pun. Boleh tanya kepada penganjurnya Syed Azmi dan sebagainya. Dan pandangan-pandangan seperti itu tak payahlah sibuk melabelkan orang. Kalau orang label kita, kita marah. Sagi merajuk pergi pula sambung sabetika lagi. Payahlah Malaysia ni, kurang ulama. Saya kira saya nak tambah sikit je. InsyaAllah kita semua kena sepakat dalam nak menjauhi anjing serta sifat-sifatnya, kerana dia adalah haiwan yang najis. Bahkan syarak menuntut supaya kita menjauhi daripada anjing. Maka termasuk jugalah kita menjauhi supaya elak daripada menjadi tergolong di kalangan kilabun nar, anjing-anjing neraka, merujuk kepada kaum-kaum khawarij. Ini anjing yang lebih bahaya. Maka insyaAllah kita kena setuju dalam semua benda ni. Elakkan anjing dan jangan jadi seperti anjing sama sekali. Sebelum ada masuknya soalan tentang khawarij, kita tutup perbincangan kita. Ada orang tanya tadi, gigitan anjing perlu disamak atau tidak? Mungkin dalam masa seminit, saya kira daripada sekarang. Berkenaan tentang gigitan anjing, anjing buruan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa apabila anjing buruan kita yang kita lepaskan untuk menangkap haiwan buruan yang kita nak tangkap, persoalan timbul, apakah apabila anjing buruan tu bawa haiwan yang telah ditangkap, kita contohnya arnab misalnya, apakah perlu disamak haiwan yang telah ditangkap oleh anjing buruan kita? Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa tidak ada keperluan untuk nak disamak haiwan buruan yang telah ditangkap itu. Pertamanya kerana tidak ada petunjuk dalil yang menunjukkan tentang perlunya disamak. Yang perlu disamak adalah bekas minuman yang dijilat oleh anjing secara amnya. Adapun anjing buruan, ia adalah satu rukhsah, ia adalah satu kemudahan yang diberikan oleh syarak untuk pemburu menggunakan anjing sebagai satu cara untuk nak menangkap haiwan buruan. Maka bertitik tolak daripada kemudahan, kita mendapati bahawa syarak juga tidak mensyaratkan supaya ia disamak.
Kerana kalau perlu disamak, itu jelas akan menyebabkan kesulitan, yang mana kesulitan ini bertentangan dengan rukhsah nak menggunakan anjing buruan tadi. Maka jawapannya, ya, haiwan yang telah telah ditangkap oleh anjing buruan kita, ia tidak perlu disamak. Ia termasuk setengah saat. Setengah saat habis saat. Setengah minit. Sambungan sikit. Bagi sekiranya anjing, saya sambung penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga. Tapi sekiranya anjing itu berebut dengan kita, bila dia berebut dengan kita, maka kita perlu lepaskan hewan tersebut. Dia menjadi makanan bagi anjing tersebut. Dan sekali lagi seruan saya, para ilmuwan, para agamawan, kita minta dalam isu yang seperti ini, walaupun kita berbeza pendapat dan pandangan, kita elakkan perpecahan, elak menghina antara satu dengan yang lain, dan kita minta supaya jangan dipolitikkan isu seperti ini. Kerana ini isu agama, perlu dinilai, perlu diselesaikan mengikut lunas-lunas agama. Wallahu a'lam. Saya panggil khilaf management. Kita kena ada cost khilaf management. Saya setuju. InsyaAllah I want to touch a bit, mungkin ilmu salah boleh anjurkan selepas ini. How to deal with khilaf, kita akan anjurkan insyaAllah. Baik, jazakumullah khairan atas kedua pelibatan yang sumbangan kedua ahli panel kita. Semoga diberkati Allah dan semoga ilmu itu dimanfaatkan dengan baik insyaAllah. Dan mungkin sebagai konklusi penutup kepada meja bicara ilmu salaf pada malam ini, saya mungkin memetik sedikit kenyataan media daripada pengurusi Majlis Agama Islam Selangor, Datuk Setia Haji Muhammad Aziz bin Muhammad Isa. Kenyataan beliau yang bertarikh 21 Oktober 2014 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1435. Secara jelas beliau pada asalnya mewakili MAIS bersetuju dengan proposal program I Want to Touch a Dog, namun kekesalan berlaku kerana berlakunya secara secara umum sebegitu event menyentuh anjing tanpa sebab dan keperluan yang diizinkan syarak. Dan begitulah kita di meja perbincangan ilmusalaf.com pada malam ini, kita bersangka baik kepada pihak menganjur bahawa mereka bermatlamatkan, berobjektifkan, berniatkan dengan niat yang baik untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang isu anjing ini. Namun sebagaimana yang telah diterangkan oleh para asatidzah seperti tadi, matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan cara, maka ia perlu matlamat-matlamat dan niat-niat yang baik perlu diacu dan dipandu ke arah matlamat itu dengan juga jalan yang benar dan baik. Semoga perbincangan malam ini sedikit sebanyak dapat merungkai segala kesamaran dan ketidakfahaman yang berlaku dalam isu ini, dan apa yang baik itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Saya mohon maaf mewakili ahli panel dan juga pihak penganjur atas mungkin ada terkasar bahasa, tersilap bahasa, menyentuh jiwa dan raga, baik yang ada maupun yang tiada. Moga Allah ampunkan kita semua. Kita berjumpa lagi di siri yang lain kali, waktu yang lain, dengan topik yang insyaAllah lebih bermanfaat pada masa depan. Narakum ala khairin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.